Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kesempatan untuk kita hadir dalam majlis kita pada pagi ini. Insya-Allah hari ini kita akan sambung kelas tadabbur kita. Kita membincangkan isi kandungan makna surah Al-Masad atau suratul Lahab. Jadi hari ini saya baca apa yang ada dalam buku, dan kita kalau ada keperluan untuk saya ulas, saya akan ulas. Kalau tidak, saya akan baca sekali imbas apa yang ada dalam kitab, kerana kita dah syarahkan secara umum pada pertemuan kita yang lalu. Suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Belum ni semua. Okey. Tabbat yada abi lahab wa tab. Dia pecah. Okey, terus baca makna perkataan. Tabbat dia pecah tu itu binasa dan rugi. Tapi Abu Lahab salah seorang dia tak buat. paman Nabi SAW. Nama asalnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza hamba kepada Al-Uzza. Itu salah satu daripada berhala Quraisy. Kerana Abdul Muttalib beliau beragama musyriki, agama syirik, iaitu sebahagian mereka musyriki. Jadi anak beliau ada yang bernama Abdullah, ada bernama Abdul Uzza dan lain-lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bapa yang bernama Abdullah, iaitu anak bungsu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib salah seorang anaknya bernama Abdul Uzza, hamba kepada Uzza. Gelaran asalnya adalah Abu Utaibah kerana anaknya yang besar namanya Utaibah. Anaknya yang sulung bernama ataupun Abu Utbah sebenarnya kalau kita lihat, tapi anaknya nama Utbah, anak juga bernama Utaibah. Okey. Okey. Di skrin tuan-tuan ada perubahan ke surat ke tidak? Prof, minta maaf. Tak ada. Tak ada, masih sama. Masih sama. Muka surat 46 berapa tu? 461. Okey, kalau macam ni? Macam ni langsung tak ada gambar. Allahu Akbar. Okey, ya. Sebab saya cuba dari tadi lambat, saya cuba nak jadikan dia automatik. Okey, tak apa, kita manual lah satu-satu. Okey. Munasabah surah. Munasabah iaitu ilmu berkaitan dengan mengkaji apakah kaitan antara satu surah dengan surah sebelum dan selepasnya. Dan apa yang dibawa dalam tafsir Al-Furqan oleh Dr. Abdullah Yassin, beliau akan meletakkan munasabah satu surah terhadap surah sebelumnya, dan beliau tidak menyentuh surah selepasnya kerana akan dibincangkan selepas itu. Namun oleh kerana kita baca daripada belakang, jadi kita baca daripada surah An-Nas, kemudian ke belakang surah Al-Falaq, kemudian Qul Huwallah, kemudian kita pergi Al-Masad. Jadi surah, kaitan antara surah tu kita akan bincangkan dua hala supaya ini lebih jelas. Jadi yang disebutkan oleh doktor dalam buku ini, beliau kata dalam surah sebelumnya, itu An-Nasr yang kita akan bincangkan pada kelas akan datang insya-Allah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang balasan bagi orang yang taat kepadanya,
iaitu pertolongan. Idza jaa nasrullah, orang yang taat kepada Allah, Allah bagi pertolongan, kemenangan di dunia dan pahala di akhirat. Sedangkan pada surah ini, iaitu surah Al-Masad, Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula tentang balasan untuk orang yang derhaka, iaitu kerugian di dunia dan siksaan di akhirat. Okey, apa kaitan surah Al-Lahab dengan surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas iaitu berkaitan dengan tauhid dan asas tauhid. Manakala surah Al-Masad ialah berkaitan cerita tentang musuh tauhid. Okey. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab kenapa surah ini diturunkan. Daripada Ibnu Abbas katanya Nabi Muhammad SAW keluar ke Batha lalu mendaki bukit sambil menyeru agar orang-orang Quraisy berkumpul. Ada riwayat sebut Batha, di bawah sana disebutkan di Safa, dan tidak ada masalah, Safa juga boleh dinamakan sebagai Batha. Setelah mereka berkumpul, baginda bersabda, bagaimana pendapatmu jika aku mengatakan bahawa di balik bukit sana ada musuh yang akan menyerang kamu pada pagi atau petang ini? Adakah kamu percaya dengan berita yang aku sampaikan ini? Semua orang Quraisy menjawab serentak, kami percaya. Kenapa? Sebab Nabi sampaikan satu berita yang agak mustahil pada ketika itu, kerana Quraisy sangat dihormati oleh bangsa Arab, dan tidak ada bangsa yang berani untuk menyerang Quraisy ketika itu. Namun Nabi sampaikan satu berita yang agak mengejutkan, tapi mereka kata kami percaya, wahai Muhammad. Kenapa percaya? Sebab kata mereka, kami tidak pernah mendengar kamu berdusta. Kemudian Nabi bersabda lagi, sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah yang sangat dahsyat siksaannya untuk memberi peringatan kepada kamu sekalian. Dan perkataan ini perkataan yang mengejutkan orang Arab. Sebab apa? Sebab orang Arab antara kelompongan akidah masyarakat Quraisy adalah tidak percaya pada hari akhirat. Dia ada konsep lain berkaitan hari akhirat. Dia percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada hari pembalasan, dan namun cara kepercayaan tidak sama seperti mana yang disebutkan dalam ajaran Islam. Sebab itu mereka terkejut. Mereka dengar apa yang Nabi sebut ni macam seolah-olah ajaran yang dibawa oleh agama lain. Mungkin itulah ajaran yang ada dalam agama Yahudi dan Nasrani. Jadi mendengar ucapan itu, Abu Lahab berkata, alihaza jama'tana tabban laka, adakah kerana ini kamu kumpulkan kami, celakalah bagi atau binasalah untuk engkau. Maka kerana inilah surah Al-Masad diturunkan. Okey, ini salah satu daripada sebab turun nuzul. Dalam riwayat yang lain pula dikatakan bahawa setelah Rasulullah SAW menerima ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, iaitu maksudnya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendaki bukit Safa. Okey, adakah berlakunya pertentangan riwayat ini? Tidak, kerana Safa juga Batha ni salah satu tempat berdiri, tempat yang ada wadi di bawahnya, tidak mustahil tempatnya sama, iaitu dimaksudkan di atas bukit Safa. Dan adakah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin bertentangan dengan ayat di atas? Tidak, kerana ini dua riwayat ini saling lengkap melengkapkan, iaitu Allah turunkan ayat ini suruh ingatkan kaum keluarga terdekat, kemudian Nabi SAW pun ke bukit Safa memanggil mereka untuk berkumpul. Lalu baginda SAW mendaki bukit Safa dan meminta agar orang-orang Quraisy berhimpun. Setelah mereka semua berhimpun, lalu Rasulullah SAW mengucapkan ucapan di atas. Okey. Okey, terus hilang pula. Okey. Atau saya baca je. Cuma ada mungkin sebahagian kita yang tidak ada nota, tak ada kitab. Kita paparkan skrin juga, kerana dah ada skrin ni.
Saya cuba paparkan. Okey, satu persatu. Okey. Kita tengok pada ayat 1. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tadi muqaddimah, sekarang ayat pertama. Imam Al-Maraghi berkata ayat di atas mengandungi kutukan atau doa ke atas Abu Lahab, iaitu pada kalimah tabbat yang pertama, agar mendapat kerugian dan kebinasaan. Disebutkan di sini kebinasaan itu kepada kedua tangan Abu Lahab, iaitu tabbat yada, celakalah kedua tangan. Kerana kedua-dua tangan adalah alat yang paling berperanan ketika bekerja dan bertindak. Ini dalam bahasa Arab dan sama seperti bahasa Melayu. Kalau kita kata buat, biasanya kita buat dengan tangan. Kalau sebut saja buat, dilakukan oleh tangan. Kecuali kalau ada perbuatan-perbuatan yang lain. Namun kebanyakan perbuatan itu dilakukan oleh tangan. Ada perbuatan mata, perbuatan semua anggota, namun tanganlah yang utama. Oleh itu diwakilkan bersejada, celakalah kedua tangan, kerana tanganlah yang bertindak dalam segala perkara. Oleh itu, jika kedua-duanya binasa atau musnah, iaitu kalau kedua tangan itu binasa, musnah dari seseorang, maka seolah-olah diri orang tersebut sudah binasa dan tidak wujud lagi. Kalau orang tak ada tangan, tak ada tangan langsung, dia tak seolah-olah dia binasa dan tidak ada fungsi. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam bab penggunaan bahasa, tapi dari segi kuasa Allah tidak mustahil, malah itu yang kita lihat, orang yang tidak ada kedua tangan juga boleh melakukan aktiviti tertentu, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, subhana rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah cipta, Allah akan sempurnakan. Termasuklah ciptaan yang tidak ada tangan, Allah sempurnakan dengan orang tu boleh makan pakai kaki, atau boleh gunakan anggota yang lain, atau banyak aktiviti kelebihan-kelebihan yang tidak terjangka oleh akal kita. Okey. Ungkapan pertama, tabbat yada Abi Lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, mengandungi doa kebinasaan dan kehancuran. Sedangkan ucapan yang kedua, watab, itu tabbat yada, tabbat yang pertama. Tabbat yada Abi Lahab, di sini doa. Watab, ungkapan kedua. Itu nama kedua. Dan iaitu ungkapan kedua mengandungi berita daripada Allah bahawa doa tersebut pasti berlaku, iaitu Abu Lahab pasti rugi di dunia dan di akhirat. Di ayat pertama Allah yang doakan, ayat yang kedua Allah yang makbulkan. Allah kata celakalah Abu Lahab, dan Allah kata memang celaka. Bahasa kita tu, celakalah atau rugilah Abu Lahab. Ayat kedua kata memang rugi, confirm rugi. Jadi ayat pertama celakalah itu merupakan doa, ayat yang kedua watab, dan pasti dia celaka atau sesungguhnya dia akan celaka, artinya Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan apa yang didoakan kepadanya. Doa dan ijabah pada satu tempat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Al-Jazairi berkata, pesan daripada doa kebinasaan di dalam ayat di atas, akhirnya Abu Lahab binasa disebabkan oleh sejenis penyakit yang sangat ditakuti oleh ditakuti pada zaman itu, iaitu maradul adasah, penyakit al-adasah. Mayatnya ditanam setelah 3 hari kemudiannya, setelah 3 hari kematiannya. Bau mayatnya sangat busuk. Oleh itu anak-anaknya memandikan jenazah ayah mereka sambil menyiram air dari jarak jauh kerana bimbang dijangkiti penyakit tersebut yang mereka anggap sejenis penyakit taun. Malah disebutkan dalam riwayat digali kuburnya di jauh, kemudian anak-anaknya tolak ayah dia dengan kayu, sehingga jenazah Abu Lahab tadi dikuburkan dengan keadaan yang sangat hina. Sebab itulah Allah kata tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah. Celaka disebabkan di dunia dan di akhirat. Di dunia sahaja dia tidak dapat mengambil manfaat daripada anaknya, walaupun dia sangat berbangga dengan anak-anaknya. Dan anaknya bukan orang biasa. Anaknya, dua orang anaknya, Utbah dan Utaibah, adalah menantu Rasulullah SAW. Bukan orang biasa.
Anak dia ni hebat. Jadi Anak-anak dia hebat. Menantu Nabi. Surau ni lah. Utbah suami kepada Ruqayyah, Utaibah suami kepada Ummu Kalthum. surah Al-Barakah. Sebelum mereka menceraikan mereka berdua. Channel dia tu. Dan setelah itu baru dikahwin oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi anak Abu Lahab ni hubungan apa dengan Nabi? Bapa saudara. Pada masa sama besan Nabi, bukan besan seorang, besan dua orang anak. Accept tak? Anak Nabi, dua orang anak perempuan Nabi dikahwinkan kepada anak Abu Lahab. Berjiran dan hubungan yang sangat baik. Namun tidak ada gunanya segala hubungan tersebut sekiranya tidak ada hubungan iman. Sebab itu dah yang kita tegaskan, yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, iaitu hubungan kekerabatan tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya hubungan kekerabatan dan keturunan sekiranya tidak didasari oleh ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak didasari oleh iman. Okey. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa yang menjadi kebanggaan Abu Lahab dalam hidup adalah harta dan kedudukannya. Di sini tafsiran pertama. Ma aghna anhu maluhu, mal dia, harta dia menjadi kebanggaan Abu Lahab. Wa ma kasab, dan kedudukannya. Al-kasbu dalam erti yang pertama artinya kedudukan. Dalam tafsiran yang kedua yang akan disebutkan di bawah adalah erti kasab adalah anak-anak. Bahasa Arab maknakan kedua-duanya. Jadi maknanya mana? Dua-dua makna tak ada masalah. Dia berbangga dengan harta, dengan pangkat dan anak-anaknya. Tapi dalam ayat ini kita terjemahkan dengan terjemah yang pertama, iaitu dia berbangga dengan harta dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini membantah dengan sekeras-kerasnya bahawa harta dan kedudukannya itu sekali-kali tidak dapat menghalanginya daripada siasat Allah Subhanahu wa taala, apakah di dunia atau di akhirat. Kerana Abu Lahab dalam riwayat yang lain dia kata, kalaulah apa yang disebutkan oleh anak saudaraku ni betul sekalipun, harta aku banyak, aku boleh tebus, aku boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan selamatkan aku. Dunia ni lawan dulu. Lawan. Kita ni gaya orang sombong, orang kaya, orang yang berpangkat. Dia kata tak apa. Paling-paling kalau bunuh dia pun paling-paling kita bayarlah. Kita sanggup bayar, kita sanggup begini dan begitu. Dan inilah perangai yang Abu Lahab yang disebutkan dalam surah ini. Dia tak ada masalah. Lawan, tuduh, fitnah dulu tak masalah. Kalau kena saman sekarang kita boleh bayar. Dia tak tengok tindakan itu salah. Itulah seolah-olahnya. Itulah seolah-olahnya dia merasakan kalau zaman sekarang kita usah saman lah. Zaman dulu tak ada saman. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ketika itu, dia merasakan bahawa dirinya selamat sekiranya apa yang Nabi SAW dakwa benar, apa yang Nabi ajarkan itu benar, dia tetap selamat. Sebenarnya saya nak sharing, saya nak tekan kat sini. Okay, dah dapat dah. Dia selalu laptop dan akaun pakai orang punya, minta maaf. Nampak ke dengan tuan-tuan? Nampak. Mak Arna tu kan, muka 465. Okey. Ibn Taymiyah berkata, maksud wa ma kasab, itu tadi kita masukkan pertama dengan kedudukan. Yang kedua, wa ma kasab, apa yang dia usahakan. Ya, dengan makna anaknya. Ini bukan Ibn Taymiyah. Sebab itulah tafsiran wa ma kasab, kalau kita buka kepada tafsir Ibn Katsir sokong akan menafsirkan makna wa ma kasab dengan anak-anak. Kerana Ibn Katsir rahimahullah adalah antara anak murid utama Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Katsir, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Qayyim juga dan juga ramai di kalangan ulama hadis pada kurun tersebut merupakan anak murid Ibn Taymiyah. Sebab tu tafsir Ibn Katsir yang menyokong keras pandangan wa ma kasab bererti anak merupakan berasal daripada tafsiran gurunya Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah berkata wa ma kasab, iaitu dalam
tafsirat dalam ayat ini bermakna sebahagian dari maknanya iaitu dipecahkan lagi makna, bukan dinafikan makna asal. Wa ma kasab artinya apa yang diusahakannya. Tapi dalam bahasa Arab al-kasbu boleh bererti pangkat, al-kasbu juga boleh bererti anak-anak. Kerana anak termasuk usahanya. Ini sebagaimana firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana Ibn Taymiyah boleh dapat makna kasab ditafsirkan dengan anak? Sebab dalam satu hadis, ulama akan tafsirkan mana-mana lafaz Al-Quran dengan lafaz Quran yang lain ataupun dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan syair Arab. Di sini beliau berhujah dengan hadis Nabi. Beliau kata dalam satu hadis Nabi sebut inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi atau min kasbihi. Nabi kata sesungguhnya sebaik-baik harta ialah harta yang dimakan oleh lelaki daripada usahanya sendiri, dan anaknya adalah sebahagian daripada usahanya, adalah sebahagian daripada yang diusahakan. Jadi al-kasbu, anak itu sebahagian daripada al-kasbu. Pangkat itu juga al-kasbu. Pekerjaan juga al-kasbu. Jadi kata Ibn Taymiyah rahimahullah, ayat ini ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna baginya harta dan kasbunya. Apakah kasbunya? Anaknya, pangkatnya, kedudukannya dan juga hartanya. Semua ini namanya al-kasbu. Seolah-olah mana al-maluhu itu sebagai khusus, sebagai sebutan khusus yang apa yang dibanggakan oleh Abu Lahab. Wa ma kasab adalah segala yang dimiliki olehnya, termasuk anak-anak. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat ibu bapa boleh memakan harta anaknya. Ini selingan ataupun faedah tambahan. Sebab tu dalam hadis ni, hadis yang menjadi hujah, yang dihujahkan oleh Ibn Taymiyah, berdalil bahawa ibu ayah boleh makan harta anak, iaitu dengan kadar yang ma'ruf. Kadar yang ma'ruf artinya bukan dengan mengambil harta yang sehingga memudaratkan anak. Mengambil kadar yang ma'ruf ikut keperluan, ikut hak. Bukan artinya menafikan hak anak. Kerana kepemilikan harta anak itu diisbatkan dalam syariat, maka tetap milik anak. Cuma anak ibu bapa boleh makan sebahagian daripada harta anak-anak. Pandangan di atas diperkuatkan lagi oleh riwayat Abdullah bin Mas'ud. Nabi bahawa ketika Nabi SAW mengajak kaumnya kepada iman, lalu berkata Abu Lahab, in kana ma yaqulu ibn akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yawm al-qiyamah min al-'adzabi bi mali wa waladi. Kalaulah apa yang dikatakan oleh anak saudaraku ini benar, maka aku akan tebus di hari kiamat nanti, dari tebus untuk selamat daripada azab di hari kiamat dengan hartaku dan anakku. Ini sebab itulah perkataan yang Ibn Taymiyah sebut tadi bukan perkataan tafsiran yang tepat atau tafsiran yang betul, kerana dalam riwayat yang lain memang Abu Lahab dia kata aku akan tebus harta hari kiamat, kalaulah apa yang Muhammad dicakap betul, di hari kiamat aku boleh bayar, aku boleh tebus dengan anakku dan hartaku. Tu Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada guna, tiada guna baginya segala mal dan apa yang diusahakan. Kenapa? Sebab dia yang kata dia akan gunakan anak dan hartanya untuk menebus. So, tafsiran Taimiyah ini dipegang oleh hampir semua ulama yang datang selepasnya akan membawa tafsiran ini, kerana ini salah satu daripada ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang yang sentiasa mengkaji Al-Quran Al-Karim. Okey. Asy-Syihab berkata, menurut riwayat yang paling sahih bahawa Abu Lahab mempunyai 3 orang anak, iaitu Mu'atab, Utbah dan Utaibah. Disebutkan 3. Kenapa kata yang paling sahih? Sebab kebanyakan riwayat sebut 2 orang, Utbah dan Utaibah. Tapi kata Asy-Syihab, beliau kata ada seorang lagi namanya Mu'atab. Kedua mereka memeluk Islam. Ini riwayat mana Mu'atab dan Utbah. Sahihnya Allah alam, Utbah pun tidak masuk Islam. Utbah pun tidak masuk Islam. Kalau yang disebutkan Utbah dan Utaibah.
Namun disebutkan di sini ada sekadar memberikan Ustaz bawakan riwayat ini untuk bawakan pandangan. Okay. Menurut Asy-Syihab, beliau berkata riwayat yang paling sahih menurut beliau bahawa Abu Lahab mempunyai 3 orang anak, iaitu Mu'attab dan Utbah. Kedua mereka memeluk Islam. Adapun yang ketiga iaitu Utaibah, dialah yang suka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan isterinya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utaibah iaitu Ummu Kalthum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia inilah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah berikanlah kuasa kepada anjing daripada anjing-anjingmu supaya memusnahkannya. Akhirnya dia dibaham oleh anjing ketika perjalanan ke negeri Syam. Ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni hina Nabi. Utaibah ni jelaslah suami kepada Ummul Kalthum. Dia ni hina Nabi sallallahu. Lepas Nabi turun Abu Lahab, ayat lepas turun surah Al-Lahab, dia menantu jadi musuh kepada mertuanya, musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia melakukan pelbagai penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah menceraikan isterinya bukan kerana apa, kerana itu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia buat macam-macam sehingga Nabi rasa sakit hati. Nabi doakan dengan doa tadi. Akhirnya dia pergi berniaga, pergi ke Syam. Sampai di sana dia betul-betul dibaham oleh anjing, mati. Okey, kisah Utaibah satu kisah. Dan di sini Syihab sebut Utbah masuk Islam. Hakikatnya Utbah pun tak masuk Islam, sebab Utbah suami kepada Ruqayyah. Suami kepada Ruqayyah juga tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Malah sebab itulah Uthman lepas diceraikan oleh suaminya, Uthman kahwin, kemudian Ruqayyah sama-sama pergi berhijrah ke Habasyah bersama dengan Uthman. Kemudian mereka datang ke Madinah Munawwarah. Dalam perang Badar, ketika dalam perang Badar, Ruqayyah sakit, Nabi tak bagi Uthman ikut. Bila Nabi balik semula, Ruqayyah meninggal. Sebab tu Nabi kahwinkan pula dengan adiknya, iaitu Ummul Kalthum. Juga dua orang ni, sama ada Ruqayyah dan juga Ummul Kalthum, mereka ini dulu adalah menantu kepada Abu Lahab. Menantu Abu Lahab, iaitu daripada Utbah dan Utaibah. Sebab tu wallah alam rajihnya, kata Syekh Syihab, beliau kata 3 orang, 2 masuk Islam. Namun saya lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan bahawa semua anak Abu Lahab tak masuk Islam. Sebab Allah kata ma aghna anhu malu wa ma kasab. Kasab tu termasuk semua sekali. Dan sama Utbah ataupun Utaibah. Manakala Mu'tab tak disebutkan riwayatnya, tak disebutkan riwayat berkaitan dengan kisah hidupnya, wallahu alam, namun tidak sabit. Wallahu alam, kalau saya temukan sebaliknya, saya akan sebutkan semula lah, insyaAllah. Tapi sekadar yang saya belajar dan mengikuti beberapa kelas mereka, masyayikh, mereka mengatakan bahawa semua anaknya tidak masuk Islam. Wallahu alam. Utaibah yang disebutkan selanjutnya Utaibah dan Utbah. Allah alam. Mu'tab saya tidak pasti tentang kisahnya. Kalau ada maklumat kemudian saya akan beritahu. Allah alam. Abu Lahab sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang paling gigih mengajak orang lain untuk menentang dan memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam. Hakikat ini tergambar di dalam satu riwayat daripada Rabi'ah ibn Abbad. Katanya, ini seorang sahabat, seorang sahabat kecil yang datang ke Mekah, orang luar datang ke Mekah. Kemudian dia nampak apa yang berlaku. Apa kata beliau? Aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pasar Zulmajaz, salah satu pasar tempat orang berpidato. Nabi berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, pasti kalian akan berjaya. Kalian akan menang. Ketika itu manusia berhimpun mengelilinginya, sedangkan di belakangnya baginda berdiri seorang lelaki yang berseri-seri wajahnya. Itu Abu Lahab lah, sebab itu nama dia Abu Lahab. Muka dia berseri-seri, ke putih ke kuning-kuningan. Juling kedua matanya. Juling bukan bererti tak cantik. Juling artinya matanya, mata ni jenis mata yang besar, tapi disebutkan juling. Juling artinya mata dia besar. Mempunyai 2 untaian rambut di kepalanya. Ni gaya
gaya belah rambut Abu Lahab. Dia berkata, innahu sabi' kadhib. Dia ni sabi' dan penipu. Sesungguhnya dia Muhammad beragama sabi' dan pembohong. Sabi' ni maknanya sama ada agama sabi' itu orang yang murtad daripada, yang keluar daripada agama Quraisy, ataupun sabi' dalam setengah riwayat ataupun setengah makna, maksudnya yang gila, yang tak cukup akal. Lelaki tersebut mengikuti baginda SAW ke mana sahaja baginda pergi. Lalu aku pun bertanya tentang lelaki tersebut. Mereka menjawab, hadza ammuhu Abu Lahab. Inilah pamannya, bapa saudaranya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab apa yang diusahakan sepanjang hidupnya adalah untuk mengganggu dakwah Nabi SAW. Sebab tu balasan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan balasan Abu Lahab ni berdasarkan kepada usahanya. Bukan Allah zalim, tapi usahanya begitu, diberikan ikhtiar padanya. Menurut pengarang kitab Mukhtarus As-Sihah, makna perkataan sabi' iaitu kharij min dinin ila din, orang yang keluar dari satu agama masuk ke agama yang lain, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi perkataan Abu Lahab kepada Nabi SAW dalam riwayat di atas, innahu sabi'un kadhib, sesungguhnya dia Muhammad beragama sabi', dia pembohong. Maksudnya Abu Lahab menuduh Nabi SAW telah keluar dari agama asal, iaitu agama nenek moyang yang menyembah beberapa berhala, kepada agama baru menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dan kerana percanggahan itulah maka Nabi Muhammad dituduh sebagai sabi' atau sabi' dan pembohong. Dalam riwayat yang lain, setelah Nabi SAW menyampaikan ucapannya, lalu berkatalah lelaki yang berada di belakangnya itu, ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, hadza yuridu minkum an tasdaqul Lat wal Uzza. Ada main sentimen. Dia kata, budak ni ingin keluarkan kalian, ingin supaya kalian taslahu, melapah Lat dan Uzza. Lapah, taslah ni asalnya melapah, artinya dia nak bunuh Lat dan Uzza, atau tinggalkan penyembahan Lat dan Uzza. Wa hulafa'akum minal jin, dan dia nak kamu tinggalkan rakan-rakan kongsi kamu di kalangan jin. Di sini jelas bahawa kafir Quraisy mereka sembah berhala, dan pada masa sama mereka ada menyembah jin ataupun bekerjasama dengan jin. Minal jin min Bani Malik ibnu Uqaish ila ma ja'a bihi minal bid'ah wad dalalah wa la tasma'u lahu wa la tattabi'u. Hai Bani Fulan, orang ini, ini Muhammad, menginginkan agar kamu meninggalkan berhala Lat dan Uzza, dan juga agar kamu memutuskan perjanjianmu dengan jin dari Bani Malik dan Uqaish. Bani Malik dan Uqaish. Kita tengok lagi. Salah telefon Kami kau dalam ni. Saya baca dulu, saya baca dan saya ulas sahaja. Kemudian kalau ada soalan, kita akan bincangkan di hujung insya-Allah. Okey. Mengajak kamu kepada bid'ah, perkara-perkara yang direka baru dalam yang belum wujud sebelumnya. Orang Arab secara umumnya perkataan bid'ah dan dalalah ni merujuk kepada kesesatan sejak pada zaman sebelum Islam wujud lagi istilah ini. Mengajak kepada bid'ah dan dalalah. Oleh sebab itu jangan kamu dengar dia dan jangan ikuti ajarannya. Lalu aku, iaitu sahabat yang meriwayatkan, iaitu Rabi' bin Abbad, bertanya kepada ayahku, siapakah dia itu? Lalu ayahku menjawab, dia adalah bapa saudaranya, iaitu Abu Lahab. Okey. Dalam sini sangat penting untuk kita ingat bid'ah perkataan yang merujuk kepada kesesatan yang baru atau sesuatu yang baru yang diguna pakai dalam bahasa Arab sejak daripada zaman sebelum Islam. Cuma dari segi syarak, syarak mengkhususkan bid'ah dari segi syarak adalah sesuatu yang baru dalam agama. Sesuatu yang baru yang dibuat bercanggah dengan
prinsip agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun dari segi bahasa, bid'ah, semua perkara baru dinamakan sebagai bid'ah, termasuk orang-orang yang bawa agama baru yang berbeza daripada agama penyembah berhala. Ini dari segi penggunaan bahasa. Dari segi penggunaan bahasa. Cuma bid'ah di syarak ialah bid'ah. Kalau sebut bid'ah di syarak, maksudnya bid'ah dalam perkataan kalamullah dan kalam Rasulullah SAW. Okey. Ayat ketiga, sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa Abu Lahab akan masuk api neraka yang bergejolak dan merasakan panasnya azab neraka sebagai balasan setimpal daripada Allah di akhirat nanti akibat penentangannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Di dunia ternyata Abu Lahab tidak mampu menyekat tersebarnya kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, sedangkan di akhirat pula dia pasti akan diseksa dengan azab yang sangat pedih. Allah ni sunnatullah. Siapa sahaja halang kebenaran, jadi orang jahat kat dunia ni, lawan Allah Subhanahu Taala, dia tak akan mampu sekat kebenaran. Tapi penghujungnya dia akan masuk neraka. Sebab itulah Allah Subhanahu Taala kat dunia ni, siapa yang ada kuasa, siapa yang ada harta, siapa yang memiliki apa sekalipun, mesti gunakan untuk bantu hak. Itu pinjaman Allah sementara. Akhirat kalau tak gunakan, dia akan jadi macam Abu Lahab. Pangkat dan anak-anak dan harta dia semua sekali tak guna. Semua akan masuk neraka. Dan sampai bila-bila, besarlah pangkat macam sekalipun, nak sekat agama Allah, nak halang agama Allah, tak akan berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala akan memenangkan agamanya. Suatu kita sentiasa wajib berada di atas kebenaran, berada di atas hak. Kerana hak, sesuatu yang benar itu akan zahir. Dan jangan takutkan kepada sebarang perkara yang menghalang di depan kita, walaupun pada uruf dan keadaan semasa dilihat bahawa mereka sangat kuat. Sebab tu Abu Lahab ketika itu rasa dirinya sangat kuat. Tapi kerja Allah Subhanahu Wa Taala boleh matikan siapa yang paling kuat sekali, mati dengan penyakit. Ini satu benda yang paling mudah lah. Hebat macam mana sekalipun orang yang kuat, ataupun hebat macam kabel mana sekalipun, manusia ni boleh mati. Allah boleh mati kerana keadaan dan bila-bila masa sekalipun. Biarlah pangkat apa sekalipun, jangan sampai kita gunakan pangkat dan kuasa kita dan harta kita untuk menyekat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah dia sesuatu yang tidak berguna bagi seseorang. Allah pinjamkan pangkat dan harta, namun digunakan untuk menghalang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang keempat, wa mura'atuhu hammalatul hatab. Ayat berpindah kepada isterinya, dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar. Isteri Abu Lahab Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, dan dia juga makcik Muawiyah. Ini keluarga hebatlah. Keluarga terpelajar dalam masyarakat Quraisy. Orang Quraisy tak ramai yang membaca, tapi keluarga ni, semua anak keluarga ni adalah orang yang pandai menulis, membaca, dan merupakan utusan-utusan Quraisy ketika mereka keluar negara. Soal mereka ni orang terpelajar dan mereka akan jadi seperti kementerian, jadi apa? Jadi duta kepada Quraisy ketika bertemu dengan orang-orang luar. Jadi memang hebat keluarga Abu Sufyan ni, keluarga Bani Umayyah. Dia digelar dengan Ummu Jumail. Ditulis itu Ummu Jumail, tolong betulkan Ummu Jamil lebih tepat, Allah alam. Ummu Jamil, sebutan Jamil lebih zahir. Tapi tuan-tuan, ini antara masalah dalam pembelajaran. Ada masalah yang perbezaan pandangan dari segi baris contohnya. Namun baris Ummu Jamil wallahu alam ini yang lebih tepat. Ummu Jamil, dia menyokong kuat suaminya Abu Lahab. Dia menyokong kuat suaminya Abu Lahab untuk memusuhi Nabi SAW. Oleh itu dia pula lah kelak yang akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Ini salah satu riwayat. Kenapa dia kata hammalatul hatab? Kat dunia ni dia bawa kayu api ganggu Nabi SAW untuk bantu suami dia. Hari akhirat Allah akan balas. Allah akan balas kayu hari akhirat di neraka. Kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia ni tolong seksa suami dia. Suami dia kat dalam api neraka, isteri pun dalam neraka. Isteri dia pula dah suami di tengah bakar, isteri dia pula pergi bakar suami dalam api neraka. Ini salah satu daripada tafsiran yang ada dalam surah ini, dan tafsiran ini antara tafsir yang zahir.
Okey. Menolong membakar suaminya dalam neraka bil'azbillah agar bertambah siksaannya sebagaimana dia menolong suaminya ketika di dunia. Jadi isteri-isteri, suami-suami dan isteri-isteri yang melakukan kejahatan, suami buat salah, isteri sokong, ini balasannya. Semua lelaki akan mendengar nasihat suaminya. Semua lelaki akan dengar nasihat isterinya. Kalau isterinya itu jadi kayu api, jadi pendukung atau penggalak kepada istilah kita bukan kayu api, batu api, jadi batu api, jadi sebagai penggalak kepada kejahatan suaminya, maka kedua-duanya akan dibakar api neraka. Dan riwayat ini sebut kenapa Hammalatul Hatab, mereka sebahagian menafsirkan Hammalatul Hatab keadaan di dunia, sebahagian kata mereka itu yang membawa kayu api, sebahagian akan tafsirkan ialah yang membawa kayu api di neraka. Sebahagian gabungkan dua-dua. Kata mereka di dunia dikumpulkan kayu api untuk dan juga kumpulkan duri-duri. Hatab ni kerana orang Arab ni kayu yang dijadikan sebagai kayu api di Makkah Al-Mukarramah daripada sejenis pokok yang berduri. Sebab tu kita tak pelik dengar ada sebut tafsirkan dengan kayu api, sebagian tafsirkan dengan duri dan sebagainya. Memang kayu yang mudah terbakar di padang pasir adalah jenis-jenis kayu yang berduri. Prof biasa duduk kat Arab tahulah, pokok-pokok sama ada pokok semur atau pokok-pokok yang seumpamanya talah, dahan-dahannya itu memang mudah untuk terbakar. Jadi kalau nak kata duri pun betul, nak kata kayu api pun betul, sudah tentu kayu api tak samalah macam kayu api yang tempat kita besar-besar. Dia lebih kecil. Jadi isteri Abu Lahab iaitu Ummu Jamil dikumpulkan kayu api kat dunia untuk bantu usaha suaminya, iaitu menghalang dakwah Nabi SAW. Di hari akhirat dia akan bantu seksa suami dia. Dia akan bantu. Dan dia juga bukan selamat ke akhirat. Allah cerita keadaan dia. Nanti kita akan baca sebentar lagi insya-Allah. Ibnu Jauzi berkata Hammalatul Hatab mengandungi 4 makna. Hammalatul Hatab ada 4 makna. Pertama, dia menyebarkan fitnah dan permusuhan. Ini pendapat Ibn Abbas. Ini pendapat yang sering saya sebut tadi, dia jadi batu api. 2, dia menaburkan duri pada waktu malam di jalan-jalanan. Biasa jalan-jalan kalau daripada orang yang sama, dia buat dua-dua. Dia ambil duri, taburkan di jalan Nabi SAW. Ketiga, dia membawa dosa dan kesalahan. Kerana Hammalatul Hatab, dia membawa kayu api. Kayu api dinisbahkan sebagai satu bebanan dosa yang menyebabkan dia dibakar api neraka. Itu tafsiran Sa'id bin Jubair. Juga daripada anak murid Ibn Abbas. Yang keempat, dia menghina Rasulullah SAW kerana kefakirannya. Lalu ketika dia mencari kayu bakar, maka dia pun dihina kerana perbuatan tersebut. Ini iaitu menghina baginda SAW. Dia kata Nabi miskin dan sebagainya. Kemudian dia pun pergi cari kayu api. Ini pendapat Qatadah. Pendapat ini tidak kuat kerana Allah SWT telah mensifatkan Abu Lahab dalam surah ini sebagai orang yang banyak harta. Jadi dalam tafsiran Qatadah seolah-olah menyatakan bahawa Allah balas dia jadi miskin, dia jadi kayu api kemudian. Itu tafsiran yang tidak tepat kerana Allah, Abu Lahab tidak dikenali bahawa dia miskin. Dia kaya sampai ke akhirnya. Cuma kekayaan dan hartanya tidak bermanfaat baginya. 3 pandangan pertama di atas adalah pandangan yang kuat. Dan pandangan yang keempat tidak kuat pandangan tersebut. Sa'id bin Musayyib berkata, Ummu Jamil mempunyai rantai yang besar. Ini yang saya sebutkan pada yang pertemuan yang lalu seperti yang disebut oleh Ibn Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib. Di sini nama Sa'id bin Musayyib boleh baca Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib. Namun ada setengah riwayat kata Sa'id bin Musayyib, dia kata Sa'id bin Musayyib kata man sayyabani, siapa yang berani untuk mensayyibkan aku. Dia kalau Musayyab atau Musayyib. Tapi dari segi bahasa artinya beliau lebih suka dipanggil Sa'id bin Musayyib daripada Sa'id bin Musayyab. Walaupun kedua-dua nama ni famous.
Sa'id bin Musayyib berkata, Ummu Jamil mempunyai rantai yang besar lagi cantik yang menjadi kebanggaannya. Dan untuk memusuhi Nabi SAW, dia pernah berkata, la unfiquha fi adawati Muhammad. Sesungguhnya aku akan membelajarkannya untuk memusuhi Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas usaha jahat Ummu Jamil ini di akhirat dengan melilit pada lehernya tali yang dibuat daripada api neraka. Okey, ini satu lagi. Ini adalah istilah al-jaza min jinsil amal. Allah akan balas seseorang di akhirat sesuai dengan amalannya kat dunia. Kat dunia ni dia pakai rantai dan dia kata dia nak jual rantai dia, dapat duit, ambil duit tu halang Nabi. Jadi hari akhirat dia akan dibelit dengan rantai daripada api neraka. Daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, katanya setelah surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab ini diturunkan, maka Al-Awra ni salah satu laqab kepada Ummu Jamil. Nama beliau Arwa. Awra laqabnya. Awra iaitu nama isteri Abu Lahab. Selepas turun ayat ni, kata Asma binti Abu Bakar, sebentar saya nak iaitu Al-Awra, Ummu Jamil binti Harbin datang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang duduk di dalam Masjid Haram. Saya ringkaskan oleh kerana faktor masa. Dia datang, dia bawa barang tentu, dia nak baling ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cari Nabi. Abu Bakar kata dia datang tu, ya Rasulullah. Nabi kata dia takkan nampak aku. Innaha lam tarani, dia takkan nampak aku. Akhirnya Ummu Jamil, dia pun dia kata, mana kawan kau yang kutuk aku. Dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan ayat tersebut. Sebab tu keluarga Abu Lahab ni keluarga yang keras, berbeza dengan surah Al-Kafirun. Kita akan cerita dengan pembesar-pembesar Quraisy yang agak lembut, yang minta yang nak berbincang, ajak berbincang. Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Lahab jahat, tak nak bincang. Jadi Allah turunkan Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Dia bukan salahkan suami dia, bukan salahkan diri dia. Allah turunkan ayat Quran. Dia salahkan, dia kata Nabi kutuk dia. Sedangkan Nabi SAW hanya bacakan ayat tersebut. Jadi dia nak lempar, dia nak setengah dia buat kata dia bawa barang nak lempar ke muka Nabi. Ada setengah dia kata ambil batu nak baling Nabi SAW, tapi dia nak bertindak di atas Nabi SAW. Nabi kata dia takkan nampak aku. Sampai Abu Bakar kata, tanya pada dia, kata kamu tak nampak ke orang sebelah aku? Dia kata bukan, jangan main dengan aku. Dia kata jangan main dengan aku. Mana ada orang sebelah kau duduk seorang sekarang ni. Begitulah Ummu Jamil. Sebab tu setengah daripada pandangan mengatakan Ummu Jamil ni buta. Beliau tidak buta, tapi beliau ketika itu ditutup, pandangan beliau ditutup oleh malaikat. Okey, terus pada ayat yang kelima, fi jidiha hablum min masad. Fi jid, di lehernya, hablum min masad, tali daripada masad. Masad disebut sabut. Disebut di sini dengan makna sabut. Masad ada banyak makna seperti yang kita bincangkan yang lepas. Namun salah satu maknanya adalah sabut, atau maknanya adalah tali-tali yang dipintal kuat, dipintal kukuh. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan keadaan Ummu Jamil yang sangat menyedihkan ketika dia diseksa di dalam Jahannam sebagai balasan setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap usaha jahatnya ketika di dunia. Sungguh tepat kaedah mengatakan al-jaza min jinsil amal, itu pembalasan setimpal dengan amalan. Kalau tuan-tuan hafal kaedah ni, tuan-tuan akan temukan banyak dalam Al-Quran yang kita akan bincangkan makna al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah berdasarkan kepada jenis amalan. Ada hari akhirat, ada orang yang datang keadaan busuk, iaitu orang yang berzina. Hari akhirat ada orang datang dalam keadaan bahunya rendah sebelah, orang yang tidak adil dengan isteri-isterinya dan sebagainya. Kerana al-jaza min jinsil amal. Para mufassirin, itu ulama tafsir, menafsirkan dengan berbagai jenis siksaan yang bakal diterima oleh Ummu Jamil di dalam neraka. Antaranya, satu, dalam makna fi jidiha hablum min masad. Makna fi jidiha hablum min masad, di tengkuknya atau di lehernya
diikat dengan tali yang daripada sabut atau tali yang dipintal kukuh. Maknanya apa? Satu, maknanya lehernya akan dililit dengan tali dari api neraka sebagai balasan dari usaha jahatnya yang telah bersusah payah di dunia untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diikat dari tali dari api neraka sebagai balasan usaha jahat dia. Ini tafsiran pertama. Okey. Ini zahirlah tafsiran yang paling kuat, yang paling zahir. Pandangan yang kedua, lehernya akan dililit dengan tali dari api neraka kerana dia sanggup menggadaikan kalung kebanggaannya di dunia untuk membiayai golongan yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi, Allah tidak dikaitkan dengan usaha kat dunia. Ke akhirat dia akan diikat dengan tali neraka. Di tafsiran kedua adalah kerana dia yang bercita-cita untuk halang dakwah Nabi dan gadaikan rantainya. Ketiga, ini tafsiran ketiga, dia juga akan menolong menyeksa suaminya Abu Lahab di dalam neraka sebagaimana dia pernah menolong suaminya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirat dia bertindak membakar suaminya dan menyusahkan suami di hari akhirat sebagaimana balasan untuk dia membantu suami untuk buat kejahatan. Ini salah satu siksaan Allah di hari akhirat. Dan hari akhirat bukan orang buat tak sedar. Bukan tak sedar, dia sedar. Dan perasaan-perasaan yang kat dunia ini ada. Tapi bayangkan seorang isteri yang membakar suaminya dengan dia tahu itu suaminya dan kenangan dunia masih segar dalam ingatan, hidup bersama, bantu-membantu, kasih sayang sebagainya, tapi dia bakar. Ini satu siksaan Allah Subhanahu terhadap Ummu Jamil. Okey, ini secara umum yang kita baca. Dan saya seperti mana saya sebut, saya tak nak ulas dari segi pengajaran-pengajaran kita, tuan-tuan boleh rujuk pada kelas kita yang lepas. Kita cuma hari sekadar baca, kita buka pada soalan dan perbincangan, insya-Allah. Silakan kalau ada siapa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duk tengok-tengok ni, tapi tak pandai nak buat kesimpulan. Jadi kalau boleh Ustaz bagilah satu pun cukup dah, pengajaran umum daripada tafsir ni. Samad ikut kelas kita minggu lepas? Saya ikut. Ya? Ikut. Okey. Saya lupa. Yang minggu lepas lupa. Okey, terima kasih. Okey, pengajaran umum. Pengajaran umum. Saya bagi satu kesimpulan umum. Inilah dia akibat orang-orang yang menghalang kebenaran. Selain kita cerita tentang kesimpulan pertama, orang yang halang kebenaran, natijahnya Allah SWT akan hina dia. Yang kedua, pengajaran kedua, semua orang yang menghina Nabi SAW dia akan binasa. Iaitu orang-orang yang hina Nabi SAW. Yang ketiga, keturunan tidak memberi sebarang manfaat. Keturunan seseorang tidak bermanfaat. Ini perangai Yahudi. Yahudi ketika dia buat salah, dia sering mengandalkan keturunannya, keturunan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dia kata, nahnu abna'ullah wa hibba'uh, kami anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Kerana Allah pilih ramai Rasul dari kalangan kami. Allah bantah. Allah kata dulu Rasul itu datang pada kamu, tapi kamu bukan ikut, kamu jahat, kamu bunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan seterusnya, kejahatan-kejahatan yang mereka buat terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Keturunan tidak memberi sebarang manfaat sekiranya tidak diikuti dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasul. Dan kita ada bukan yang lepas kita sebut mungkin dalam hampir 8 atau 9 pengajaran wallahu alam atau 10 wallahu alam yang disebutkan, itu pun pengajaran-pengajaran umum. Cuma ya insya-Allah. Okey, jazakallahu Ustaz. Hayakumullah. Ada lagi? Silakan. Sahabat. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang ni pengajaran kepada ayat untuk kita memahami pada zaman Rasulullah ada.
Bagi zaman sekarang, Ustaz, macam mana ayat tu boleh dikaitkan untuk kita menjadikan sentiasa diri kita berjaga-jagalah dan menjaga dalam agama Islam, Ustaz? Ya, pengajaran yang kita ambil untuk zaman sekarang sebenarnya yang saya sebut dalam kesimpulan itu adalah berkaitan dengan zaman kita sekarang sebenarnya. Orang yang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ramai orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir hina peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam tanpa sedar banyak hina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak hina batang tubuh Nabi, tapi dia hina sunnah Nabi. Apa maksud hina sunnah Nabi? Dia hina apa yang Nabi buat. Dia hina apa yang disampaikan kerana kejahilan dia. Sebab tu dalam bab bila berlaku perbezaan pandangan, jangan kita jadi hero ke depan kononnya bukan betul salah dan kita kutuk dan memusuhi pihak yang lain. Pastikan kebenaran dulu, pastikan hak dulu. Kalau tidak, kita akan berada di dalam situasi kita sendiri menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebenaran itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kalau berbeza, kenapa kita perlu cari hak dulu sebelum kita berjuang dan berdakwah kepadanya? Hak itu mesti kita cari, kebenaran itu yang kita pastikan dulu, kerana sesuatu yang datang selepas kesimpulan yang kita ambil adalah bergantung kepada langkah pertama. Sebab tu ketika Allah cerita tentang orang yang rugi, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu, demi masa semua manusia berada dalam kerugian kecuali Allah kata orang-orang beriman. Iman di sini ulama sepakat bahawa iman di atas ilmu yang benar, iman di atas sesuatu yang benar. Kerana bila dia beriman dengan yang benar, dia akan selamat. Kemudian dia akan beramal dengan yang benar. Kemudian dia akan berdakwah dan mengajak berpesan-pesan kepada yang benar. Dan kemudian dia akan berjuang dan bersabar di atas kebenaran. Illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi kalau dia salah faham, dia salah ilmunya, dia akan percaya benda yang salah, dia akan beramal dengan benda yang salah. Ketiga, dia akan berdakwah dan mengajak manusia pada benda yang salah. Keempat, dia akan berjuang dan mempertahankan perkara yang salah dan memusuhi kebenaran. Dan pengajaran kita, pengajaran yang pertama, jangan sampai kita memusuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menghina Nabi atau hina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pertama. Mungkin penghinaan itu berlaku secara tidak sedar seperti mana kita bincangkan sekarang. Dan yang kedua, kenapa boleh jadi ada orang yang dia dah sedar sekalipun dia masih lagi menghina sunnah Nabi. Orang ni kadang-kadang berasal berjahil. Bila dia jahil, dia bercakap dan orang dah kenal tu kaul dia. Tiba-tiba bila dah jadi isu, ada orang yang lawan, ada orang pertahankan kebenaran, dia akan nampak dia berada di medan yang lain. Kalau dia seorang yang jujur, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, isytiharkan saya, keluarkan kenyataan yang tergopoh-gopoh dan tidak tepat. Ini orang yang jujur. Tapi ada orang nak pertahankan ego dia, secara tidak sedar dia jadi macam Abu Lahab. Abu Lahab, dia makan kata-kata dia sejak pada awal dakwah dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut macam-macam dan dia mendustakan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kadang dia pun tahu kata kalau dia cakap betul, dia pun bukan jelas. Tapi dia terpaksa tanggung dia punya perangai awal tadi, pertahankan dirinya sampai mati dan keadaan begitu. Ada orang yang begini, bila berlaku apa-apa sahaja cepat, lantang bercakap dan keadaan tidak ada kajian, tak tahu mana betul salah, pertahankan yang batil dengan dia juga memusuhi kebenaran. Tatkala dia tahu dia salah, masa tu dia akan rasa susah untuk balik semula. Sebab dia dah jadi dari dua camp. Dia nak ubah camp tu susah. Dan itu yang banyak berlaku kepada pembesar-pembesar Quraisy kat Mekah. Kenapa anak-anak mereka senang masuk Islam? Anak Abu Jahal, Ikrimah, sahabat yang mulia, anak Islam. Kecuali Abu Lahab, anaknya dah disebutkan begitu. Tapi kebanyakan sahabat-sahabat mana tokoh-tokoh besar Quraisy, contoh Umayyah bin Khalaf, anaknya Safwan, sahabat yang mulia, Abu Jahal, anaknya Ikrimah, sahabat yang mulia, tokoh yang besar masuk Islam. Alhamdulillah, Abu Sufyan sempat masuk Islam. Dan anak-anaknya semuanya Islam. Dan inilah keadaan dia.
kalau seseorang itu tidak dia memusuhi sesuatu perkara tanpa ilmu pada asalnya, berkemungkinan pada satu hari dia akan lawan sunnah Nabi dalam keadaan dia sedar. Sebab apa? Dia nak pertahankan perkataan lama dia. Dia nak pertahankan kumpulan dia. Sedangkan diketahui bahawa tak ada satu orang pun yang maksum. Cara yang betul adalah dengan berhati-hati ketika membincangkan urusan berkaitan dengan urusan-urusan agama. Setelah berlakunya kesilapan, bila berlakunya kesilapan, setelah berhati-hati, dia perlu bertaubat, dia perlu mengisytiharkan kesilapannya. Kerana kalau sekiranya dia seorang tokoh yang ada pengikut, supaya pengikut juga kembali. Kalau dia seorang orang awam, dia salah faham, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi dia seorang pendakwah, seorang yang menyampaikan ilmu, kesilapannya tadi kalau dia salah, dia wajib sampaikan semula kepada orang-orang di bawahnya. Ini pengajaran yang paling penting lah saya rasa, kerana berkaitan dengan Abu Lahab. Selain mana orang kata mana boleh orang Islam hina Nabi? Ya, orang Islam tak akan hina Nabi, tapi ramai orang Islam yang hina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mempertahankan air mukanya atau pertahankan kumpulannya. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wa jazakum khairan anti Aminah Anis. Okey. InsyaAllah mungkin dah tak ada soalan lagi insyaAllah. Dan insyaAllah hari ini memang hari ini hari kita baca saja. Dan terima kasih kepada yang bertanya, kepada Anti Rahimah, kepada Ustaz Daud, dan pada semualah insyaAllah. Dan kalau ada apa-apa, kita saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir, banyak-banyak kepada Prof Syahno yang daripada malam tadi bertungkus lumus untuk menjayakan program pada malam ini sampai tersalah tarikh. Biasa tu. Saya yang lepas lagi teruk, bukan salah tarikh, bukan tarikhnya, macam-macam silap. Buat. Jazakumullah khairan atas kehadiran, dan saya serah semula kepada pengurusi kita, Prof. InsyaAllah. Okay, jazakallah khairan kepada semua sahabat. Just nak ucap takziah kepada Haji Mat Daud, bonda beliau meninggal dunia, saya rasa 2 hari lepas ke. Bonda mertua beliau. Bonda mertua beliau ni adalah isteri kepada Tuan Guru Haji Ghazali di pondok beliau lah. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa, kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.